Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisha Abdullah sekali lagi menegur supaya orang ramai duduk di rumah untuk menekan penularan jangkitan COVID-19. Beliau membuat teguran itu susulan keluar gambar menunjukkan banyak kenderaan melintasi negeri ke arah pantai timur dan selatan. Melalui satu hantaran di laman Facebook beliau, Dr. Hisha Abdullah berkata, membawa jangkitan wabak dari satu kawasan ke kawasan lain tidak akan membantu dalam usaha negara untuk membina penularan jangkitan COVID-19. Justeru beliau menyeru semua pihak untuk turut sama membantu menyelamatkan sistem kesihatan negara yang berkemungkinan akan lumpuh sekiranya peningkatan COVID-19 berterusan. Malaysia diramal akan mencapai tahap kemuncak penularan COVID-19 pada pertengahan September dengan 24,000 kes positif sehari. Walaupun petugas barisan hadapan mengalami keletihan, mereka akan kekal komited berusaha menyelamatkan nyawa. Sekian Berita Nasional. Saudara, jika anda tidak mahu duduk di rumah, sanggupkah anda duduk di kubur? Fikir-fikirkanlah. Novel Coronavirus 2019 nCoV. Sejarah wabak coronavirus. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang boleh menjejaskan saluran pernafasan dan menyebabkan gejala seperti seru-seman, jangkitan saluran pernafasan secara akut. Coronavirus terbahagi kepada 3. Sindrom pernafasan timur tengah, sindrom pernafasan akut teruk, SARS nCoV. Yang terbaru, novel coronavirus 2019 nCoV. Dikesan di Wuhan, China pada 31 Disember 2019. Lokasi utama ialah sebuah pasar makanan laut. Kematian pertama dilaporkan pada 9 Januari 2020. Simptom 2019 COVID coronavirus. 1. Demam, 2. Batuk, 3. Sesak nafas, 4. Sakit badan, 5. Sakit kepala, 6. Sakit tekak. Rawatan. Pesakit yang dijangkiti harus dirawat mengikut tanda yang dimanifestasi oleh mereka dan tujuan rawatan adalah melegakan gejala serta simptom pesakit. Jika teruk, rawatan harus fokus kepada sokongan organ vital untuk memastikan pesakit dalam keadaan stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini saya akan ajar kawan-kawan cara untuk mensanitasi rumah dengan betul. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk mensanitasi rumah ialah cecair sanitizer dan spray gun. Mula-mula, masukkan cecair sanitizer ke dalam botol spray gun. Sanitasi tempat yang kerap disentuh dan mudah tercemar seperti tombol pintu, bilik air dan tempat duduk. Sekian saja daripada saya. Stay at home, kita jaga kita. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Muhammad Siddiq dari Tasnim Al-Afrabi. Saya ingin menceritakan tentang penggunaan Mas Sejahtera. Mas Sejahtera merupakan aplikasi yang dimanfaatkan oleh kerajaan untuk menangani penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Mas Sejahtera Chain adalah fungsi tambahan kepada aplikasi Mas Sejahtera untuk membantu semua jenis premis meretokkan terantana pengunjung sejajar dengan saranan terajang untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Data yang diletakkan dilindungi di bawah atau pencegahan dan pengawalan penyakit 1988 dan hanya akan digunakan tujuan pelaksanaan kontrak tracing jika diperlukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua premis dinasihatkan untuk 1. Mendaftar bagi mendapatkan QR Mas Sejahtera Check-in. 2. Mempamerkan QR Mas Sejahtera Check-in di pintu masuk premis. Yang ketiga, mendaratkan pengunjung mengimbas QR Mas Sejahtera Check-in yang dipamerkan menggunakan aplikasi Mas Sejahtera sebelum masuk ke premis. Pengunjung dinasihatkan untuk yang pertama, mengaturkan aplikasi Mas Sejahtera dan gunakan fungsi Mas Sejahtera Check-in bagi tujuan masuk mana-mana premis. Sekian, terima kasih. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Saya Kasara Ni'iman binti Aminuddin dari 4 Al-Farabi, Sekolah Kebangsaan Sungai Baru, Alustar, Kedah. Hari ini saya akan bercerita mengenai COVID-19. Kawan-kawan tahu tak apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan kita. Wabak ini pada mulanya dikesan pada bulan Disember 2019 di Wuhan, China. Dan kemudiannya diiktiraf sebagai satu pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020 kerana telah merebak ke seluruh dunia. Malaysia sendiri pada hari ini telah melalui 3 perintah kawalan pergerakan PKP dan sekarang kita dalam tempoh PKP 3.0 yang masih samar akan penghujungnya. Kawan, kita boleh mencegah virus ini dengan beberapa cara. Yang pertama, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Yang ketiga, masak telur dan daging dengan sempurna. Yang keempat, elakkan sentuhan dengan individu yang mempunyai gejala. Dan bila kita terpaksa keluar rumah untuk urusan penting atau kecemasan, kita hendaklah mematuhi SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka. Yang kedua, memakai hand sanitizer. Yang ketiga, jarak 1 meter. Yang keempat, mengimbas Mas Sejahtera. Okey kawan-kawan, kita semua telah faham mengenai COVID-19 ini dan marilah kita sama-sama bersatu dalam memutuskan rantaian virus ini supaya kita dapat bebas ke mana-mana saja seperti dahulu. Sekian dari saya. Kita jaya kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Kristina Nur Iman binti Amiruddin dari kelas 4 Al-Farabi SK Sungai Baru, Alustar, Kedah. Hari ini saya ingin berkongsi dengan kawan-kawan berkenaan dengan coronavirus. COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca dari virus corona. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Sehingga ke hari ini, 11 Julai 2021, Malaysia merekodkan sebanyak 836,000 kes dengan lebih 6,000 kematian. Dunia pula mencatatkan kes positif keseluruhan sebanyak 187 juta dan 4.03 juta kes kematian. Antara simptom-simptom virus adalah demam, batuk kering, sesak nafas dan keletihan. Pada hari ini, Malaysia sedang giat menjalankan program vaksinasi COVID-19 sebagai langkah untuk membendung penularan ini. Dan seterusnya menamatkan pandemik ini apabila kita telah mencapai imuniti kelompok. Di Malaysia, kita menggunakan 3 jenis vaksin yang diluluskan oleh WHO iaitu Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Kawan-kawan, berjaya atau tidak kita memutuskan rantaian COVID-19 ini bergantung kepada kita sendiri. Jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dengan mengamalkan hidup norma baharu, menjaga kebersihan dan mematuhi SOP. Ingat 3 perkara penting ni ya. Memakai pelitup muka, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak 1 meter.
Sekian dari saya. Terima kasih. Stay safe. Stay at home. We love Malaysia. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Mudar Syifa binti Iswati dari Sekolah Kebangsaan Sungai Baru, Alustar, Kedah. Apa khabar semua? Sudahkah kamu mendapat vaksin? Hari ini, saya akan kongsikan tentang jenis-jenis vaksin di Malaysia. Vaksin yang pertama adalah Pfizer-BioNTech. Dicipta di Amerika Syarikat. Pfizer-BioNTech merupakan vaksin pertama di dunia. Digunakan di Amerika Syarikat, United Kingdom dan sebagainya. Yang kedua adalah AstraZeneca, dicipta di United Kingdom. Merupakan vaksin yang menggunakan vektor virus. Digunakan di negara Amerika Syarikat, United Kingdom dan sebagainya. Yang ketiga adalah Sinovac, dicipta di negara China. Merupakan vaksin yang menggunakan virus yang aktif. Digunakan di negara China, Indonesia dan sebagainya. Yang keempat adalah vaksin Sputnik V. Dicipta di negara Rusia. Merupakan vaksin yang menggunakan vektor virus. Digunakan di negara Rusia, Argentina dan sebagainya. Yang terakhir adalah CanSino Biologics, dicipta di negara China. Merupakan vaksin yang menggunakan vektor virus. Digunakan di Rusia dan Argentina. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Marilah kita mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Muhammad Zaid bin Umar. Tip penjagaan kesihatan mental semasa wabak COVID-19. Nombor 1, jaga percakapan supaya tidak stres. Nombor 2, kekalkan hubungan baik dengan keluarga dan rakan-rakan. Nombor 3, lakukan aktiviti yang bermanfaat. Nombor 4, lakukan senaman dan kekal aktif. Mari kita sedia udara segar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sufia binti Saharuddin dari kelas 6 Ibnu Sina dari Kelab Persatuan Agama Islam dan Bahasa Arab. Hari ini saya ingin berkongsi tentang siri fakta COVID. Ancaman COVID-19 melampaui semua peringkat umur. Warga emas atau mereka yang mempunyai masalah kesihatan lebih mudah terjejas dengan COVID-19. Walau bagaimanapun, orang dari semua peringkat umur boleh dijangkiti wabak COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda Fitria binti Saharuddin dari kelas 4 Ibnu Sina dari Persatuan Agama Islam dan Bahasa Arab. Hari ini saya ingin kongsikan tentang siri fakta COVID. COVID-19 tidak boleh dipindahkan melalui gigitan nyamuk. COVID-19 ialah sejenis virus sistem pernafasan. Pembawa utamanya adalah menerusi titisan atau droplet yang tersebar dari batuk atau bersin dan lendir yang terlepas dari hidung. Sekian, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, nama saya Aunia Batrisha binti Fandi daripada kelas 5 Al-Farabi. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai COVID-19. Kawan-kawan tahu tak apa itu COVID-19?
COVID-19 ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global. Berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk luar SARS-CoV-2. Wabak ini mula dikesan pada pertengahan bulan Disember 2020 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Mac 2020. Kawan-kawan tahu tak COVID-19 ini telah tersebar di seluruh dunia. Jadi, kawan-kawan perlu mengamalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua ialah wear, pakai pelitup muka. Dan yang ketiga ialah one, iaitu elakkan bersalaman atau bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi dan duduk rumah. Dapatkan rawatan jika bergejala. Dan kawan-kawan juga perlu mengelakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sempit. Dan yang kedua, elakkan kawasan yang sesak dan tertutup. Yang terakhir ialah sembang. Jangan sembang dekat-dekat tak kawan-kawan. Kawan-kawan juga perlu mengambil vaksin. Lindung diri, lindung semua. #kita jaga kita. #bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilancarkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas dan kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zaraf pernafasan manusia dan sentuhan apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom. Zarah juga akan mudah berlaku di kawasan sekeliling. Terdapat beberapa cara pencegahan sekeliling terdapat yang digariskan oleh World Health Organization atau WHO untuk melambatkan transmisi COVID-19. 1. Basuh tangan menggunakan sabun dengan kerak atau gunakan hand sanitizer dengan alkohol. 2. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya yang 1 meter. 3. Kurangkan meletak tangan di kawasan muka. Tutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Duduk rumah jika berasa tidak sihat. Kurangkan merokok atau aktiviti lain yang melemahkan jantung. Amalkan pergerakan bagi mengelakkan berada dalam kumpulan orang yang ramai atau sesak. Sentiasa amalkan kebersihan diri dan segera berjumpa doktor jika berasa kurang sihat atau mengalami simptom-simptom jangkitan. Sekian daripada saya, Nur Syakina Amani binti Syaitan. Assalamualaikum semua.
saya Humaira binti Rashidi. Kawan-kawan, sekarang ni kes COVID-19 sedang meningkat. Oleh itu, kita semua kenalah jaga diri kita. Patuhi SOP dan banyak berdoa kepada Allah supaya diri dan keluarga kita sentiasa dijauhi dari COVID-19. Kita juga perlu mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Kawan-kawan tahu apa itu 3W dan 3S? 3W ialah wash, kerap mencuci tangan. Wear, memakai penutup muka. Warm, amaran, elakkan bersalaman dan bersentuhan. 3S pula ialah sesak, sempit dan sembang dekat-dekat. Kita perlu jauhi kawasan yang sesak, elakkan tempat yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita mematuhi SOP dan menjalani kehidupan yang sihat sepanjang PKP ini. Kita juga boleh lakukan pelbagai aktiviti yang berfaedah seperti yang saya lakukan ini. Bersiar-siar di kawasan sawah padi yang menghijau. Nyaman dan segar udaranya. Mari kawan-kawan. Bye. Hai, saya Razi. Seluruh dunia digemparkan dengan kewujudan pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan jutaan kematian. COVID-19 ini mula dikesan di Wuhan, China pada penghujung Disember 2019. COVID-19 ini berpunca daripada strain baharu coronavirus iaitu novel coronavirus. Gejala jangkitan virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan kesukaran bernafas. Virus ini tersebar melalui udara dan titisan cecair daripada mulut serta hidung. Langkah pencegahan ialah elakkan mengunjungi kawasan sesak, elakkan bergaul dengan orang yang bergejala, kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah. Patuhi SOP kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Pilihan di tangan anda sendiri. Ya Tuhanku, lindungi hamba-Mu dari segala azab-Mu. Ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Selamat menonton.